Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang dalam edisi khas PRN 12 Sarawak 7 Disember 2021. Laporan dimulakan dengan pengundi khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban diminta agar tidak terlalu gairah dalam menyatakan sokongan kepada calon parti yang bertanding hingga mengabaikan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Timbalan Ketua Menteri yang juga calon gabungan Parti Sarawak GPS di Dun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas menegaskan kesihatan masyarakat tetap penting dan perlu diutamakan. Justru beliau menyuruh agar para penyokong parti yang bertanding bertanggungjawab dalam mematuhi setiap SOP yang dikuatkuasakan bagi mengelak penularan kesembuhan COVID-19. Tapi bottom line-nya, SOP adalah kuat-kuasa supaya lepas pilihan raya nanti penyakit COVID tidak merebak seperti yang terjadi di Sabah. Jadi saya berharap semua bertanggungjawab, including the reporters. I think we are too close semuanya. Dan keep the social distancing. Jadi saya akan memberitahu kepada penyokong saya dalam kita berusaha sedaya upaya mendapat undi penyokong merayu sokongan kepada rakyat, kita mesti juga mengikuti SOP yang ditentukan, kerana akhirnya kesihatan adalah penting. Dalam kita menang, kita mesti sihat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas sesi penamaan calon di Pusat Penamaan Calon PPC Pejabat Daerah Kecil Sepauh pada Isnin. Jelasnya angka kes COVID-19 di Sarawak semakin menurun ketika ini dan ia perkembangan positif jika dibandingkan dengan jumlah kes yang dicatat pada September lepas. Pada PRN Sarawak ke-12, Datuk Ahmad Douglas akan dicabar calon Parti Keadilan Rakyat PKR Mikael Matthew Abdullah dan calon Parti Sarawak Bersatu PSB Andrea Dudang Elias Andrea Gelayan. Dalam pada itu, calon gabungan Parti Sarawak GPS di Dewan Undangan Negeri Dun Tupong Fazruddin Abdul Rahman turut menyuruh masyarakat termasuk jentera parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Ujarnya pematuhan itu perlu bagi mengelak peningkatan semula angka kes COVID-19 di Sarawak yang ketika ini semakin menurun. Saya menekankan aspek keselamatan yang paling tinggi sekali. Jadi kita nak pastikan keselamatan pengunjung-pengunjung kita, masyarakat kita terjamin walaupun dalam musim tempoh. There are no two ways about it. Kita sentiasa menekankan keselamatan. Jadi kita mengharapkan masyarakat di jentera-jentera parti tak kira daripada pihak GPS ataupun pihak-pihak lain untuk memastikan sentiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan demi keselamatan masyarakat kita yang masih. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas sesi penamaan calon di Pusat Penamaan Calon PPC Dewan Al-Munirah SMK Petrajaya pada Isnin. Fazruddin yang merupakan penyandang kerusi Dun Tupong akan ditentang calon Parti Keadilan Rakyat PKR Ahmad Nazib Zohari dan calon Parti Bumi Kenyalang PBK Chan Hong Yen pada PRN Sarawak kali ini. Berita seterusnya, Naib Presiden Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PPB yang juga calon GPS bagi Dun N15 Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bakal berdepan saingan 4 penjuru dalam PRN Sarawak ke-12 yang membuka tirainya pada Isnin. Beliau yang juga penyandang kursi Dun Asajaya selama 4 penggal akan dicabar calon Parti Keadilan Rakyat PKR Mahmud Epah, calon Parti Sarawak Bersatu PSB Ishak Buji dan juga calon Parti Bumi Kenyalang PBK Muhammad Hamdin Saharudin. Ketika ditemui semasa proses penamaan calon pada Isnin, beliau berharap semua penyokong parti yang bertanding akan menjalankan tanggungjawab dan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dan harapan kita adalah untuk penyokong-penyokong baiknya daripada GPS, daripada parti-parti yang bertanding semuanya menjalankan tanggungjawab mengikut SOP dan juga apa yang telah ditetapkan oleh SPR dan juga Kementerian Kesihatan dan MKN ataupun Majlis Keselamatan. Sementara itu, tinjauan UKAS mendapati proses penamaan calon berlangsung dalam suasana norma baru dengan pusat penamaan calon dibuka pada jam 9 pagi. Proses penamaan calon kali ini berlangsung tanpa adanya perarakan penyokong
yang mengiringi calon-calon bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Untuk rekod, DUN Astrajaya mempunyai seramai 12,349 pengundi berdaftar dengan jumlah 6,146 atau 49.77% pengundi adalah lelaki, manakala baki 6,203 atau 50.23% adalah pengundi wanita. Selanjutnya, perebutan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Senadin kali ini dijangka sengit menyaksikan pertandingan 5 penjuru. Calon GPS Datuk Sri Lee Kim Shin bakal berdepan dengan calon dari Parti Tindakan Demokratik DAP Marcus Hugo, Parti Sarawak Bersatu PSB Lee Zeha, Parti Bangsa Rakyat Sarawak Baru PBDSP Bobby William dan Parti Bumi Kenyalang PBK Nguyen Sheng Chong. Datuk Sri Lee diiringi pencadang Datuk Sri Lau Kiew Kiong dan penyokong Julaihi Muhammad ke pusat penamaan calon PPC di Dewan Suara Miri pada Isnin. Datuk Sri Lee ketika ditemui berkata beliau akan terus membawa pembangunan kepada rakyat demi kebaikan dan kesejahteraan mereka. I would like to focus on what I have done for the people in Senadin for the last 5 terms. Senadin started, especially like Desa Senadin, was bushes, these mini forests all around, nothing there. And today you can see the difference in my Senadin constituency, where we already have 4 new townships. Desa Senadin now become a new township. Even Tudan, the squatters resettlement area, now we also have a new township there. We have 2 supermarkets there. We have E-Mart, we have Ahong supermarket and commercial centres. We have polyclinics, we have schools, and also in Pulau Jaya. It's another big satellite town now. You have shopping, you have so many commercial shop houses. Other buildings, about almost 20,000 of them here. And we have good infrastructure. We have schools, and we have 2 new additional schools in Putrajaya now, already completed. Which during my last term, I asked for the additional school. So it's already completed. 1 government secondary school and 1 primary school. So all that I planned in the last 5 years, I think most of them have already been achieved or some already in progress. Menurut statistik yang dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, kawasan DUN Senadin mempunyai seramai 34,117 pengundi berdaftar. Pada PRN 11 Sarawak, Datuk Sri Lee telah memenangi kerusi DUN Senadin dengan majoriti undi 10,683, menewaskan Philemon John Edan dari PBDSB dan Baru Langup dari DAP. Laporan berikutnya, 4 calon bakal bersaing merebut kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Batu Kawah. Pegawai Pengurus Pilihan Raya DUN Batu Kawah, Ita Ling, membuat pengumuman itu selepas proses penyerahan borang pencalonan selesai di Pusat Penamaan Calon PPC di Dewan Majlis Pembandaran Padawan pada Isnin. Presiden Parti Rakyat Bersatu SUPP, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang bertanding di atas tiket gabungan Parti Sarawak GPS akan melawan pencabar utama iaitu calon Parti Tindakan Demokratik DAP, Dr. Kelvin Yi Li Yuen. Manakala pencabar lain adalah calon daripada Parti Bumi Kenyalang PBK, Chai Kwek Hun, dan calon dari Parti Aspirasi Rakyat Sarawak, Aspirasi Fong Pau Tek. Ketika ditemui, Datuk Seri Dr. Sim berharap tempoh berkempen akan datang berlangsung dengan aman. Tambahnya, beliau akan menumpukan strategi berkempen melalui media sosial seperti yang dilakukan selama tempoh sebagai wakil rakyat kawasan itu sejak 5 tahun lepas. Di Bintulu, calon gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Talib Zulpilip, sedia berdepan 3 calon pembangkang untuk mempertahankan kerusi DUN Jepak. Beliau akan ditentang calon dari Parti Sarawak Bersatu PSB, Dr. Rabaah Tudin, Parti Bumi Kenyalang PBK, Stevenson Joseph dan Bebas Tuah Kazan. Ketika ditemui media selesai sesi penamaan calon, Datuk Talib berharap jumlah pengundi yang akan turun mengundi kelak akan bertambah. Bercakap lanjut, beliau memberitahu banyak projek telah dan akan dilaksanakan di kawasan itu seperti projek Jepak Jaya, selain pelaksanaan projek pembangunan lain seperti jalan, dewan, jambatan dan banyak lagi. Tambahnya, kini adalah masa untuk meneruskan pembangunan yang dirancang kerajaan GPS dan menyeru rakyat agar bijak memilih wakil rakyat mereka demi masa depan. Seramai 14,643 pengundi berdaftar di DUN Jepak layak mengundi pada 18 Disember nanti. Sementara itu, persaingan di Dewan Undangan Negeri DUN Semop juga tidak kurang menariknya menyaksikan pertembungan 5 penjuru.
Tumpuan pastinya terarah kepada penyandang bagi penggal ketiga kursi DUN tersebut, Dato' Abdullah Saidul selaku calon gabungan Parti Sarawak GPS. Dato' Abdullah kelahiran Kampung Rajang akan ditentang Fadilah Sabali Amanah, Adnan Zulkifli bebas, Abdul Rafidin Majidi Parti Sarawak Bersatu dan Jenny Wong King Ling Parti Bumi Kenyalang. Dalam pada itu, proses penamaan calon di Pusat Penamaan Calon PPC Dewan Serbaguna Pejabat Daerah Meradong pada Isnin berjalan lancar dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Dato' Abdullah tiba di PPC bersama pencadang Rudi Suib dan Dayang Rajamah Abang Adeng sebagai penyokong. Dato' Abdullah tiba di PPC bersama pencadang Rudi Suib dan Dayang Rajamah Abang Adeng sebagai penyokong. Berdasarkan pemerhatian sambutan masyarakat terhadap calon-calon bertanding agak memberangsangkan kerana semua parti bertanding sudah mula menaikkan dan memasang bendera di sekitar kawasan Bunut dan Bintangor. Di Sibu pula, kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Nangka berdepan persaingan 3 penjuru dengan penyandangnya Dr. Anwar Rapai akan turun mempertahankan kerusi berkenaan mewakili gabungan Parti Sarawak GPS. DUN Nangka mempunyai seramai 23,092 pengundi berdaftar dengan 11,393 atau 49.34% pengundi adalah lelaki, manakala baki 11,699 atau 50.66% adalah pengundi wanita. Dr. Anwar menjadi calon pertama tiba di Pusat Penamaan Calon PPC Kompleks Islam Sarawak pada Isnin seawal jam 8.15 pagi sambil diiringi pecadang dan penyokong beliau. Calon dari Parti Sarawak Bersatu PSB Intan Nur Razian Wan Sapuan Daud pula tiba di Pusat Penamaan Calon pada jam 8.30 pagi, manakala calon Parti Bumi Kenyalang PBK Olivia Lim Wen Sia tiba di Pusat Penamaan Calon pada jam 8.40 pagi. Pengumuman calon yang bertanding telah dilakukan pada jam 11.50 pagi Isnin oleh pengurus Pusat Penamaan Calon Alison Buda. Calon aspirasi yang dijangka turut bertanding bagi DUN Nangka sebelum ini tidak kelihatan sehingga jam 10 pagi. Manakala di Simunjan dengan calon gabungan Parti Sarawak GPS yang juga penyandang kerusi DUN Simunjan, Aula Dris bakal berdepan saingan 4 penjuru pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Aula akan ditentang calon Parti Bumi Kenyalang PBK Saharudin Abdullah, Parti Keadilan Rakyat PKR Hapni Fadil dan Parti Sarawak Bersatu PSB Rally Elias Rally Ali dalam misi mempertahankan kerusi yang disandangnya selama sepenggal. Keputusan penamaan calon bagi kerusi berkenaan telah diumumkan oleh pengurus pilihan raya DUN Simunjan Muhammad Rizal Zakaria pada jam 11.03 pagi selepas semua calon menghantar borang pencalonan di Pusat Penamaan Calon PPC Anjung Rehat Simunjan. Aula tiba di Pusat Penamaan Calon pada jam 8.50 pagi diiringi pencadang Bojeng Ali dan penyokong Robin Maon. Calon PBK Saharudin Abdullah pula tiba pada jam 8.15 pagi diikuti calon PKR Hapni pada jam 8.30 pagi, manakala calon PSB Rally Ali tiba jam 8.45 pagi. DUN Simunjan mempunyai seramai 8,299 pengundi berdaftar dengan 4.047 atau 48.76% pengundi adalah lelaki, manakala baki 4,252 atau 51.24% adalah pengundi wanita. Turut hadir bagi memberikan sokongan kepada Aula adalah Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Saadong, Datuk Seri Nancy Shukri. Di Mukah, kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Telian bakal menyaksikan pertembungan 4 penjuru. Menarik apabila keempat-empat parti yang bertanding mempertaruhkan muka baharu bagi merebut kerusi berkenaan. Gabungan Parti Sarawak GPS menampilkan Royston Valentine, calon muda yang berumur 35 tahun bagi menggantikan mantan DUN Telian Yushibnos Balo. Calon GPS itu akan dicabar wakil dari Parti Sarawak Bersatu PSB Said Junaidi, Parti Keadilan Rakyat PKR Muhammad Arwin Lim Abdullah dan Parti Bumi Kenyalang PBK Zainuddin Buduk. Royston tiba di Pusat Penamaan Calon Ruang Taklimat Tingkat 1 Menara Pehin Setiaraja Mukah diiringi pencadang J. Keram dan penyokong Anderson Kalong Padong. Pencalonan Said Junaidi pula dicadang oleh Jasni Ramli dan disokong Yunis Zunaidi, manakala Muhammad Arwin Lim Abdullah dicadangkan oleh Norawi Lusang dan disokong Lila Gumi. Sementara itu, Zainuddin dicadangkan oleh Gereda dan disokong Puabun Hyong. Beralih dengan laporan di DUN OPA. Calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi kerusi DUN OPA Billy Sujang
berazam untuk memartabatkan pendidikan dan pembangunan modal insan di konstituensi berkenaan. Sebagai muka baru yang ditampilkan oleh GPS, Billy menekankan bahawa pendidikan merupakan aspek penting dalam membangunkan sesebuah keluarga, masyarakat, daerah, bahagian dan negeri ini secara keseluruhannya. Bercakap ketika ditemui selepas penamaan calon pada Isnin, beliau memberitahu selain pendidikan terdapat 5 lagi perkara yang akan diberi keutamaan dalam manifesto calon GPS Dun Opa sekiranya dipilih sebagai wakil rakyat di kawasan itu kelak. Dan saya harap pengundi-pengundi di N1 Opar memberi kemenangan kepada saya. Matlamat utama saya yang akan saya beri tumpuan adalah ke arah memartabatkan pendidikan, yaitu untuk pembangunan modal insan ke arah lebih towards pada development of our area. Sekiranya kita tidak memajukan modal insan, sukar bagi kita untuk mencapai kemajuan yang lebih di tempat kita sendiri. Karena kita perlukan pakar-pakar, kita perlukan orang-orang yang bijak pandai, lebih banyak lebih aman. Daripada situ kita boleh meletakkan kemajuan itu sebagai satu matlamat. Antaranya, kata beliau, mencorakkan pembangunan Dun Opa dengan lebih terperinci dalam tempoh setiap 5 tahun dengan penekanan dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan keselamatan. Ujar Billy lagi, ia termasuk membangunkan industri pelancongan secara mikro dan makro, pembangunan industri asas tani, mewujudkan pasar atau pekan di dalam kawasan Dun Opa dan mewujudkan jaringan jalan raya dan infrastruktur asas yang lebih baik dalam kawasan berkenaan. Dalam pada itu, PRN Sarawak ke-12 bakal menyaksikan pertandingan 4 penjuru bagi merebut kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu. Gabungan Parti Sarawak GPS menampilkan calon baru Azizul Anwar Adnan untuk menggantikan penyandangnya Dato' Amar Jamilah Anu bagi mempertahankan kerusi berkenaan. Manakala 3 calon yang turut bertanding adalah Abdul Talib Ba'i iaitu calon bebas menggunakan lambang kapal terbang, manakala Parti Sarawak Bersatu PSB menamakan Jariin Fauzi sebagai calon parti tersebut dan Parti Bumi Kenyalang PBK diwakili Goem Pija. Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi kawasan Dun Tanjung Datu Gustian Durani mengumumkan calon-calon yang bertanding pada jam 10.30 pagi Isnin selepas proses penamaan calon di Dewan Masyarakat Lundu. Pada PRN 11 lalu, Dato' Amar Jamilah Anu memenangi kerusi itu dengan majoriti 6,753 undi bagi menggantikan suaminya yang juga mantan Ketua Menteri Sarawak Allahyarham Tan Sri Adnan Satem yang meninggal dunia akibat komplikasi jantung pada 11 Januari 2017. Calon yang pertama memasuki Dewan Pencalonan ini adalah dari Parti GPS, yakni Saudara Azizul Anwar Pihin Sri Haji Adnan. Seperti kita sedia maklum, GPS mengenengahkan seorang muka baru yang juga anak muda untuk menjadi calon bagi kawasan di N3 Tanjung Datuk ini. Bagi Parti GPS ini akan mendapat tentangan dari 3 calon yang lain, walaupun pada awalnya hujan turun renyai-renyai dan kini suasana agak suram kerana hujan telah mula berhenti dan suasana tidak seperti penamaan calon pada masa-masa dahulu kerana para calon tidak membawa pengikut-pengikut mereka untuk berada di pusat penamaan calon ini. Namun semua berjalan dengan lancar dan sempurna di kawasan penamaan calon bagi kawasan N3 Tanjung Datuk pada pagi ini. Sekian saja laporan daripada saya, Jamsari Baid Ahmad di Pusat Penamaan Calon N3 Tanjung Datuk di Dewan Masyarakat Daerah Lundu. Salam UKAS dan terima kasih. Sekian edisi khas PRN 12 Sarawak bersama saya Fidaus dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan di YouTube UKAS Channel. Salam UKAS.